Situasi di Laut Cina Selatan selamat dan terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sedia bantu Sabah sebagai satu destinasi persidangan perniagaan inklusif berkaitan Malaysia tahun hadapan. Persidangan itu merupakan antara agenda Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Penedik yang juga ahli Parlimen Penampang berkata Sabah dijadual menjadi tuan rumah persidangan tersebut pada November 2025. Ia dipersetujui dalam mesyuarat pengurusan ASEAN dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lepas. Selain daripada itu, kita juga akan membantu dan menyokong angkasa untuk mengadakan satu persidangan koperasi ASEAN. Walaupun itu tidak termasuk di dalam jadual rasmi Sekretariat ASEAN, tetapi dilaksanakan melalui gerakan koperasi, maka kerajaan melalui kementerian saya akan memberi sokongan sepenuhnya kepada angkasa untuk menganjurkan sidang koperasi ASEAN pada tahun hadapan. Datuk Iwan menyifatkan ia satu platform penting dalam membuktikan kewibawaan kepimpinan negara terutama daripada sudut ekonomi. Beliau optimis Malaysia mampu melaksana kepengurusian terbaik dalam ASEAN 2025 sekaligus memperkukuh lagi kedudukan Malaysia di mata dunia sebagai sebuah negara berpotensi meraih pelaburan asing terutama dalam sinergi ekonomi ASEAN. Kementerian Pendidikan Tinggi tegas mempertahan kebebasan ahli akademik universiti tempatan dalam menyuarakan pandangan. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kebebasan itu bagaimanapun perlu bersandarkan kepada kepakaran masing-masing. Beliau juga tidak mahu sebarang tindakan yang diambil pihak universiti termasuk Akta 605 Akta Badan-Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcharge akan mengekang golongan itu untuk bersuara. Sekali lagi bahawa kebebasan akademik di universiti tetap dipertahankan. Ya, saya tidak mahu ada sebarang langkah yang dibuat yang cuba mengekang. Cuma dalam masa yang sama, seringkali seperti yang kita sebutkan, ketika mana para ahli akademik menyampaikan pandangan mereka, mestilah ia juga berasaskan kepada bidang dan disiplin mereka. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Konvensyen Akademia 2024 di Putrajaya. Seramai 200 ahli akademik mewakili universiti tempatan hadir dalam konvensyen anjuran akademi Profesor Malaysia itu. Dalam pada itu, pendidikan tinggi antara agenda besar yang akan dibincangkan dalam sidang kemuncak ASEAN 2025. Datuk Seri Dr. Zamri berkata, kebanyakan negara ASEAN menyambut baik cadangan itu yang mengkhususkan perbincangan dalam konteks pendidikan tinggi dalam ASEAN. Beliau turut meletakkan harapan semua ahli akademik dan kaki tangan universiti dapat membantu dalam menjayakan agenda berkenaan. ASEAN pada umumnya bersetuju supaya akan ada mesyuarat menteri-menteri pendidikan tinggi selepas mesyuarat menteri-menteri pendidikan ASEAN. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meminta supaya kita aturkan program itu supaya ada mesyuarat khas yang berkaitan dengan pendidikan tinggi juga melibatkan menteri-menteri daripada negara ASEAN pada tahun. Peningkatan bantuan untuk warga emas dari RM500 ke RM600 sebulan dilihat signifikan dengan peralihan menuju negara menua. Pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Naizatul Aziah Muhammad Razi berkata usaha kerajaan tersebut harus dipuji dalam memastikan golongan ini tidak ketinggalan. Turut dibantu orang kelainan upaya OKU serta golongan berpendapatan rendah.
kebimbangan adalah kita menuju kepada negara menua yang mana populasi adalah majoriti pada mereka warga emas. Justru daripada sekarang kita perlu memastikan bahawa satu ekosistem yang bersepadu, langkah bersepadu diambil untuk menangani masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh warga emas, terutama dari aspek kesihatan dan kesejahteraan mereka. Bila ditemui pemberita selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Pembentangan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini jelas tidak meminggirkan golongan nelayan. Pelbagai insentif dan kemudahan disalurkan termasuk keputusan menaikkan kadar siling bantuan bina baharu atau penempatan semula rumah nelayan kepada RM84,000 untuk Semenanjung iaitu peningkatan 50% dan RM90,000 untuk Sabah dan Sarawak iaitu peningkatan 32%. Bantuan diesel juga dikekalkan. Pengurusi Persatuan Nelayan Kuala Kuar, Kuala Kedah, Nordin Ahmad berkata belanjawan tersebut tanda prihatin kerajaan dan menaikkan semangat nelayan untuk terus meningkatkan produktiviti dalam membekalkan hasil laut kepada negara. Bajet tersebut, kerajaan mengekalkan duit sara hidup dan minyak petrol dan minyak diesel bersubsidi kepada nelayan. Inilah menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada masyarakat nelayan. Terdapat lebih 2,000 nelayan di kawasan tersebut. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada yang dijangka berlaku di beberapa negeri selama 3 hari. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan hujan berterusan dijangka melanda Sabah membabitkan kawasan pedalaman seperti Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan serta kawasan pantai barat, Kudat, Sandakan dan Beluran. Situasi sama diramalkan berlaku mulai 23 hingga 25 Oktober ini di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Orang ramai dinasihat untuk mendapatkan maklumat terkini perkembangan cuaca melalui aplikasi My Cuaca atau portal Met Malaysia. Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Ulu, Bandar Baharu Kedah telah ditutup. Penutupan itu menjadikan tiada lagi PPS aktif di negeri itu setakat hari ini. Penutupan secara rasmi PPS terbabit dilakukan Pegawai Daerah Bandar Baharu Muhammad Nur Ismail berikutan banjir di kawasan itu telah pulih sepenuhnya. PPS tersebut dibuka pada 19 Oktober lalu akibat fenomena air pasang besar 2 hari sebelumnya. Masalah di Klinik Kesihatan Gelang Patah Iskandar Puteri Johor akan diselesaikan bagi keselesaan rakyat di sekitarnya. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata, antara masalah yang diutarakan, ruang sesak dan sempit, keadaan fasiliti usang dan kekurangan aset kesihatan seperti mesin ultrasound serta komputer. Bagi mengurangkan kesesakan sedia ada, pihaknya akan melakukan penyelesaian jangka pendek selain membina klinik kesihatan baharu di Iskandar Puteri. Klinik berkenaan merekodkan kehadiran purata harian lebih 800 orang pesakit dan ianya tidak mampu menampung populasi hampir 100,000 penduduk di kawasan tersebut. Dato' On berharap dengan kerjasama dan usaha daripada semua pihak, segala perancangan mampu dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Selepas 10 jam dilaporkan hilang, mayat seorang pencari lokan ditemui awal pagi tadi di Muara Sematan, Kampung Terusan Jaya, Sematan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lundu, Muhammad Hazijul Abdul Mujun mengesahkan mayat mangsa Muhammad Nazratul Kamil, 26 tahun, ditemui penduduk kampung pada pukul 1.49 pagi. Mayat dijumpai kira-kira 1 kilometer dari lokasi terakhir Nazratul dilihat. Menurut Muhammad Hazijul, mayat mangsa ditemui dalam keadaan tertiarap dengan tubuh yang masih sempurna. Mangsa dipercayai lemas akibat dibawa arus sungai ketika cuba menyeberang pada pukul 2 petang semalam. Beliau turut mengesahkan tiada kesan gigitan reptilia air ditemui pada tubuh mangsa. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Seorang lelaki warga asing diberkas selepas dipercayai melakukan perbuatan mematahkan penggelap cermin belakang beberapa buah kenderaan milik orang awam di parkir Terminal Bas Batu Pahat, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Syahrul Anwar Mushadad Abdullah Sani berkata, suspek berusia 25 tahun itu ditangkap selepas perbuatannya tular di media sosial pada hari yang sama. Siasatan awal mendapati kejadian berkenaan berlaku pada pukul 3.30 petang. Sebilah pisau lipat di dalam beg sandang milik suspek turut ditemukan semasa tangkapan dilakukan. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan serta Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Selain disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana menetap di negara ini tanpa dokumen sah. Kecoh di Facebook, kononnya rakyat bakal terbeban dengan penyasaran subsidi RON 95. Dakwa penyokong pembangkang itu, keadaan diburukkan lagi dengan kenaikan cukai perkhidmatan dan harga barang. Semakan Pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit tak benar. Ini kerana berbilion ringgit diperuntuk dalam Belanjawan 2025 bagi menangani kos sara hidup menerusi inisiatif Payung Rahmah. Ini tak termasuk peruntukan 13 bilion ringgit lagi untuk bantuan sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah. Kadar cukai perkhidmatan pula tak diumum naik. Yang dimaklumkan, usaha pengukuhan cukai tak babitkan barangan keperluan asas. Semua tambah baik yang dilaksana dijamin tak membebankan rakyat. Jika dakwa masih terkesan, si penghantar tak perlu khawatir dengan perubahan harga RON 95. Ini kerana jelas dirinya bukan tergolong dalam kumpulan mahakaya. Menurut Perdana Menteri, penyasaran subsidi bahan api itu nanti tak bagi kesan kepada 85% rakyat. Sebab itu, kita kena fikir bagaimana nak ubah. Oleh kerana politik kita stabil, rakyat mula faham, kita kata kita kena ubah. Subsidi petrol kena ubah. Ubah kepada siapa? Tidak kepada rakyat. Jadi jangan bimbang. 85% rakyat kekal dengan subsidi. Maknanya harga tetap RM2.05, tak berubah. Tak perlu mengeluh bagi pihak orang lain, usah pertikai semua perkara hanya kerana miliki pendirian politik berbeza. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Saksikan program pelancongan yang membawa anda ke lokasi untuk mengetahui kesenian dan kebudayaan dalam program Sine Kita Tok kali ini bersama Petroleum Sarawak Berhad Petros. Petroleum Sarawak Berhad Petros menyediakan silinder LPG yang berkualiti tinggi dikenali sebagai #TongGasKami, #TongGasKitai. Petros memudahkan anda kerana silinder LPG mudah didapati di pelbagai lokasi di seluruh Sarawak. Inilah silinder LPG Petros yang lebih mudah, selamat dan boleh dipercayai di Sarawak. Di Petros, keselamatan anda adalah keutamaan kami. Bersua kembali, isu keselamatan di Laut Cina Selatan jadi tumpuan mesyuarat Dewan Rakyat. Untuk perinciannya, kita bersama Sazwani Samsu di Parlimen. Silakan Wani. Ya Ifah, Dewan dimaklumkan kehadiran aset maritim China di Laut Cina Selatan LCS lebih kepada pasukan pengawal pantai, bukannya kapal tentera lautnya. Sehingga kini, tiada sebarang tindakan agresif dilakukan terhadap pasukan maritim negara. Timbalan Menteri Pertahanan mengesahkan situasi semasa di LCS selamat dan terkawal. Kehadiran aset-aset maritim China di Laut Cina Selatan adalah lebih kepada pasukan pengawal pantai China, China Coast Guard dan bukannya kapal perang tentera laut China. Perkara ini adalah selaras dengan pendekatan Grey Zone Strategi dengan izin yang sedang dilaksanakan oleh China di Laut Cina Selatan. Walaupun kehadiran kapal China di perairan negara mencetuskan polemik, namun sehingga hari ini mereka tidak melakukan sebarang tindakan agresif seperti yang berlaku kepada negara lain.
Bagaimanapun, kementeriannya komited pertahankan kedaulatan tanah air. Selain pastikan kesiapsiagaan aset depani ancaman di perairan maritim negara, Malaysia juga akan manfaatkan kepengurusian ASEAN 2025 untuk selesaikan isu berkait LCS. Dewan turut diberi maklum rancangan Malaysia RM ke-13 dijangka dibentang di Parlimen Suku ketiga tahun depan. Ketika ini, usaha dapatkan input dan cadangan pembangunannya sedang giat dijalankan. RMK 13 perlu dirangka dengan lebih holistik, strategik dan inklusif bagi mencapai matlamat ekonomi madani untuk menstrukturkan semula ekonomi dan masyarakat ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Bagi membolehkan kerajaan menggubal satu dasar yang komprehensif, pendekatan yang tangkas dan lebih mendekati rakyat amat diperlukan. Sehubungan itu, penglibatan daripada pelbagai pihak dan semua lapisan masyarakat akan diambil kira. Antara inisiatif dilaksana adalah menganjurkan program jelajah madani mendengar bermula bulan lepas hingga Disember ini. Portal RM ke-13 turut dilancar bagi membolehkan rakyat suarakan pandangan masing-masing. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Perlindungan hak pemilik hartanah diambil kira dalam penyediaan draft rang undang-undang pembaharuan semula bandar PSB. Ini termasuk mengadakan rundingan hingga semua pihak setuju dengan syarat dan kehendak pemilik terlibat. Selain itu, penubuhan jawatan kuasa eksekutif persekutuan, jawatan kuasa eksekutif negeri dicadangkan untuk melaksanakan peranan untuk memastikan pemaju yang layak mempunyai kompetensi dan prospek pelaksanaan pembaharuan semula bandar dan turut bertanggungjawab dalam melindungi kepentingan pemilik sekiranya berlaku masalah sepanjang proses PSB. Satu jawatan kuasa mediasi turut ditubuhkan untuk selesaikan sebarang masalah berkait projek PSB. Baik, untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang bagi menyambung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 peringkat dasar. Demikian perkembangan dari bangunan Parlimen, kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wani. Saudara, berita tengah hari berehat sekejap. Saksikan program pelancongan yang membawa anda ke lokasi untuk mengetahui kesenian dan kebudayaan dalam program Sine Kita Tok kali ini bersama Petroleum Sarawak Berhad Petros. Petroleum Sarawak Berhad Petros menyediakan silinder LPG yang berkualiti tinggi dikenali sebagai #Tonggas Kami, #Tonggas Kitai. Petros memudahkan anda kerana silinder LPG mudah didapati di pelbagai lokasi di seluruh Sarawak. Inilah silinder LPG Petros yang lebih mudah, selamat dan boleh dipercayai di Sarawak. Di Petros, keselamatan anda adalah keutamaan kami. Bertemu kembali. Kadar gaji minimum baharu mulai Februari 2025 akan mewujudkan situasi menang-menang bagi golongan majikan dan pekerja. Pengasas Financial Faiz Azmi berpandangan langkah itu akan mendorong peningkatan kemahiran pekerja selari gaji dan upah lebih tinggi. Pada masa sama, pekerja juga harus memastikan mereka layak menikmati kenaikan itu dengan meningkatkan kecekapan dan menyumbang kepada produktiviti organisasi. Dua-dua pihak perlu sedia untuk upskillkan diri. Contohnya, syarikat kena beli mesin yang lebih baik dan pekerja pun perlu upskillkan diri untuk menggunakan alatan tersebut. Tak boleh lagi kita menganggap kita ni sebagai buruh kasar semata-mata dan diberikan gaji yang paling rendah, serendah-rendah yang. Mengulas lanjut, katanya pengumuman terbaru itu juga selari hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai pekerja berkemahiran tinggi sekaligus mampu meningkatkan taraf hidup rakyat. Menerusi pembentangan belanjawan 2025, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum kepada RM1,500 sebulan kepada RM1,700 sebulan. Ia berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025.
Skop cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST yang diperluas adalah sejajar keperluan untuk mengembangkan asas cukai negara. Ketua Ahli Pencukaian Ernst & Young Consultants Senja Berhad, Farah Rosli berkata, langkah progresif itu akan menjana pendapatan tambahan untuk kerajaan disokong pengenalan beberapa cukai baharu. Pelaksanaan cukai karbon ke atas industri keluli, besi dan tenaga menjelang tahun 2026 selari dengan tindakan beberapa negara serantau dan penting ke arah ekonomi rendah karbon. Manakala kenaikan kadar duty excise bagi minuman bergula secara berfasa mulai 1 Januari 2025 meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah mungkin langkah-langkah untuk menggalakkan rakyat supaya mengamalkan pemakanan sihat mungkin, tapi tidak mengejutkan kerana banyak negara-negara lain ada memperkenalkan cukai-cukai seumpama ini. Kadarnya tu mungkin akan menyebabkan sedikit kenaikan harga untuk minuman-minuman ini, jadi mungkin akan menambahkan pendapatan untuk cukai untuk negara lah. Belanjawan 2025 mencadangkan duty excise bagi produk minuman bergula dinaikkan secara berfasa mulai 1 Januari 2025 pada kadar 40 sen seliter daripada 50 sen ketika ini. Saudara, Bursa Malaysia dibuka tinggi dalam dagangan awal hari ini, namun kemudiannya menurun akibat aktiviti pengambilan untung dengan pergerakan yang lebih sederhana selepas kenaikan ketara minggu lepas. Ringgit diniagakan tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat dalam dagangan awal hari ini meneruskan momentum positif minggu lepas didorong oleh minat belian yang berterusan terhadap mata wang tempatan, kata penganalisis. Jordan mengutuk serbuan di perkarangan Masjid Al-Aqsa oleh peneroka pelampau di bawah perlindungan tentera Israel. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat berkata penyerbuan itu merupakan pelanggaran terang-terangan undang-undang antarabangsa, status quo sejarah dan undang-undang di Baitul Maqdis dan tapak sucinya. Jurucakap kementerian itu, Sufian Kuda berkata Israel mesti menghentikan semua pelanggaran yang sedang berlaku sambil menyeru agar dihentikan penetapan realiti baru di Masjid Al-Aqsa mengenai serangan berterusan Israel terhadap Gaza dan Lubnan serta peningkatan dan serangannya terhadap rakyat Palestin di tebing barat. Kuda berkata tindakan unilateral Israel mengancam untuk meningkatkan lagi ketegangan, mendorong seluruh rantau ke arah malapetaka. Jurucakap itu menggesa pendirian dan langkah antarabangsa yang jelas dan tegas untuk mengutuk dan menghentikan pelanggaran itu dan menyediakan perlindungan yang diperlukan untuk rakyat Palestin. Beliau mengulangi bahawa Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadat khusus untuk umat Islam. Seorang lelaki ditahan selepas membaling beberapa bom petrol di ibu pejabat parti pemerintah Jepun kemarin. Dalam insiden itu, suspek turut merempuh keretanya ke pagar di luar pejabat Perdana Menteri. Kejadian berlaku lebih seminggu sebelum pilihan raya umum. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan. Jurucakap Polis Tokyo berkata seorang lelaki berusia 49 tahun dari Saitama Utara, ibu negara Jepun, diberkas di tempat kejadian. Beberapa objek seperti bom molotov yang dilempar terkena kenderaan polis rusuhan, tetapi api dapat dipadamkan dengan cepat. Beberapa tangki plastik untuk membawa cecair turut ditemui di dalam kereta lelaki berkenaan.
Pelatih kecergasan Dr. KJ Prabhakaran Tevar jadi individu pertama cipta rekod dunia dan Asia melakukan senaman kardio dan angkat berat selama 15 jam tanpa henti. Rekod tersebut dicipta beliau di Lipis bulan lepas. Pemuda berusia 27 tahun itu memperbaiki pencapaiannya sebagai individu pertama diiktiraf berbuat demikian selama 12 jam oleh Asia Book of Records, Influencer Book of World Records dan Malaysia Book of Records Julai tahun lalu. Saya akan makan 8 kali sehari, tapi amount yang kecil lah, tak banyak. So saya setiap 2 jam saya kena load makanan. So saya ada energy untuk buat untuk 15 jam tu. So saya tak boleh makan macam biasa. Saya pakai pagi, tengah hari yang tu tak boleh. Saya kena makan 8 kali sehari. Untuk praktis, saya sentiasa saya ada tenaga dalam badan. Masa rekod tu saya start 6.30 pagi. Lepas tu malam kita habis 10.30. Beliau ditemui selepas menerima sijil pengiktirafan di Jerantut. Dr. KJ bertekad mencipta 3 rekod baru dunia tahun hadapan dengan menggunakan lebih 20 peralatan. Saingan Liga Perdana Inggeris, Liverpool naik ke tangga teratas selepas berjaya menewaskan Chelsea 2-1 di Anfield. Penalti Muhammad Salah dan jaringan Curtis Jones berjaya melakar kemenangan ke-10 dalam 11 perlawanan buat The Reds sejak Arne Slot mengambil alih. Satu-satunya kekalahan The Reds di bawah Slot ketika pertemuan dengan Nottingham Forest pada September lalu. Nicholas Jackson menyamakan kedudukan pada 1-3 untuk Chelsea pada separuh masa kedua. Namun masih tidak dapat menyelamatkan The Blues dengan kekalahan kedua Liga sejak tewas kepada Manchester City pada pembukaan musim ini. Kemenangan ini membawa Liverpool 1 mata di hadapan City dan 4 mata di hadapan Arsenal menjelang kunjungan ke Emirates hujung minggu depan. Chelsea kini mengumpul 14 mata untuk menghuni tangga ke-6 Liga. Kelab Al-Hilal menerima berita gembira apabila bintang importnya Neymar telah kembali jalani latihan. Ia dilihat mampu jadi suntikan moral buat skuad tersebut menjelang aksi Liga Juara-Juara Asia menentang klub UAE Al-Ain esok. Neymar sebelum ini terpaksa berehat panjang selepas mengalami kecederaan lutut yang serius dan terpaksa menjalani pembedahan. Kemunculan terakhir pemain berusia 32 tahun itu adalah ketika membantu Brazil menentang Uruguay pada aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Oktober tahun lalu. Sejak meninggalkan PSG, Neymar yang berhijrah ke Arab Saudi dengan nilai perpindahan 90 juta euro Ogos lepas hanya sempat bermain dalam 5 perlawanan bersama Al-Hilal. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.